Alhamdulillah kembali bersama kami di Malaysia hari ini selepas perkongsian dari Buletin Pagi. Dari seawal pagi tadi kita dah berikan lintas langsung untuk solat sunat Aidiladha, dan sekarang ni betul jemput makan memang tuan rumah dah jemput dah. Kita masih bersama dengan Bazli UNIC. Tuan rumah yang makan dulu. Sila dulu. Saya nak nyanyi jagi. Jagi kenyang sangat. Tak boleh makan dulu. Betul. Kalau kita orang ada ahli tak apa. Okey, boleh cover-cover. Boleh cover-cover. Mi goreng bersempat lagi. Yang ni seorang memang dengar seorang je. Itulah dia. Baik. Okey, kita akan bersama dengan Bazli sekejap lagi. Tapi sebelum tu sebenarnya kita nak pergi tinjau warga emas nanti di Pondok Pengajian Nurul Hasanah Kuala Selangor. Ya, betul. Di sana nanti ada wartawan kami yang akan menyantuni warga emas yang berada di sana, insya-Allah. Betul. Bazli, daripada kita ya. Betul. Juadah wajib lah kalau hari raya. Aidilfitri lupa kan? Ni Aidiladha ni. Biasa sebab orang tak fikir juadah Aidiladha ni. Kalau saya tak tahulah macam mana. Saya suka sup. Ya, sup tulang, gearbox. Tengok badan lah. Sihat. Tapi kita tengok video dia masak. Luar biasa. Resepi sendiri ke? Kebanyakannya tapi saya masak itulah kungkang gitulah. Gaya orang lelaki main campak-campak, tarik-tarik gitu. Itu biasa. Tapi itu biasa. Ni chopper. Mau tengok panas je. Kan? Sekali dia masak tu, tapi bakat tu ada. Rasa sedap. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Tamu balik tu, kau macam mana? Dia tanya semula. Okey, laku ikan ibadah korban pada tahun ni? Belum ada rezeki lagi. InsyaAllah kan. Kadang-kadang kita mungkin kat kawasan yang tertentu tu dia ada rutin tersendiri kan. Macam kalau Bazli sendiri di kawasan perumahan ataupun di kampung, apa rutin yang tidak ketinggalan sepanjang menyambutnya Aidiladha? Pisau bawa sendiri ke pinjam orang? Kalau saya 2-3 tahun yang berlalu ni kita baru lepas COVID. Betul. Lepas tu tahun ni pula di TV3. Tapi biasanya memang akan datang ke masjid di Pai Jaras lah. Pai Jaras. Dukung anak. Sebab ramai orang datang. Jadi dukung anak bawa. Tengoklah. Tunjuk. Bagi anak faham apa yang sedang berlaku. Apa itu ibadah kurban. Walaupun dia tak faham. Tapi kita bawa juga anak pendedahan awal kan. Betul. Kenapa tu? Tapi seronok lah. Masa tu 1001 persoalan kita kena jawab kan. Yang ini kenapa, yang itu kenapa kan. Itu yang seronok dia sebenarnya. Okey, sekarang ni kita nak ke Kuala Selangor untuk bersama dengan rakan wartawan Afiq Syamsuddin. Kali ini nak menyantuni. Ini dari Pondok Pengajian Nurul Hasanah Kuala Selangor bersama dengan warga emas untuk Hari Raya hari ini. Ya, jom sama-sama kita dengan Afiq, wartawan kami yang berada di sana. Afiq, berbaju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua penonton Malaysia hari ini. Dan saya hari ini berasa cukup gembiralah kerana saya berpeluang untuk berada sangat gembira dekat sini di Pondok Pengajian Nurul Hasanah Kuala Selangor. Kerana hari ini untuk sambutan Hari Raya Aidiladha di sini ada jamuan makan-makan. Kalau boleh anda lihat di belakang saya ini sangat meriah. Penghuni-penghuni di sini bersama dengan keluarga mereka semuanya datang ke sini untuk menikmati jamuan dan juga meluangkan masa lah bersama-sama. Kalau dekat kampung mereka juga meluangkan masa, dekat sini berbeza caranya tetapi masih lagi menunjukkan nilai-nilai murni ataupun pengorbanan untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga. Jadi untuk pengetahuan anda di sini kira-kira lebih kurang 110 penghuni dan juga staf telah pun menunaikan solat sunat Aidiladha pagi tadi yang telah pun diimamkan oleh Ustaz Fawaid dan juga khutbah telah pun dibaca oleh Imam Haji Omar, dan kemudian mereka datang ke sini untuk menjamu selera bersama dengan keluarga dan sanak saudara lah. Dan untuk pengetahuan anda juga hari ini Pondok Pengajian ini dibuka untuk kehadiran keluarga datang ke sini meluangkan masa bersama dengan ibu bapa dan juga ahli keluarga mereka yang juga merupakan penghuni di sini. Dan untuk maklumat yang lebih lanjut, jom kita bersama dengan mudir ataupun pengasas di Pondok Pengajian ini iaitu Ustaz Yusri Abdul Karim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik Ustaz, kalau boleh Ustaz ceritakanlah kepada kita semua hari ini bagaimana perasaannya sebagai seorang mudir dapat mengumpulkan orang kata macam penghuni dan juga ahli keluarga bersama-sama bagi meraihkan Hari Raya Aidiladha. Alhamdulillah, rasa gembira, seronok yang teramat sangat. Keletihan dalam didik mereka ni rasa lapang. Kerana apa? Bukan saja penghuni pondok warga mana, anak-anak mereka datang menziarahi, meraihkan perayaan Aidiladha ini bersama-sama dengan pihak kami di sini. Jadi rancangannya selepas menjamu selera, ke mana penghuni-penghuni ini akan pergi? Selepas ini kita buat ibadat korban penyembelihan lembu pula. Kita akan gotong royong dengan semua dengan warga pondok ni.
warga mana kita pun sama-sama lah. Masak pun nak sama-sama nanti insyaAllah. Okey, memang sangat meriah lah kiranya. Ustaz sendiri dah jamu selera ke belum ni? Alah, rasanya tengok yang datang pun dah kenyang dah. Amboi macam tu. Okey. Terima kasih banyak Ustaz. Kita nak interview pula dengan penghuni-penghuni di sini. Ini adalah antaranya. Kalau anda nak tahu dekat sini, bukan saja penduduk-penduduk Selangor yang datang ke sini, tetapi ini adalah salah seorang yang kabarnya dari Johor. Asalnya dari Johor tapi sanggup datang ke sini hari ini belajar di sini di Madrasah Pondok Pengajian Nurul Hasanah Kuala Selangor ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaflah ganggu makan si. Kalau bolehlah kita nak interview dengan Makcik Norsida Abdul Hamid ni. Kenapa agaknya daripada Johor sanggup belajar ilmu agama di sini? Okey. Sebenarnya ini kebetulan ya. Saya sebenarnya lepas bersara pada tahun 2019, saya memang dah niat dalam hati nak pergi belajar. Jadi nak pergi belajar tu bukan tak cari di Johor. Di Johor kebanyakan yang saya cari ialah tempat murid-murid budak-budak. Jadi kan bila kami pergi dari sebuah negeri ke sebuah negeri tau, ke Melaka, ke Sembilan, ke Selangor, dan kami jumpa di sini. Jadinya itu maksud saya kebetulan. Dan tujuan saya datang kami ialah untuk hafaz Quran. Jadi saya bercita-cita untuk menjadi hafizah. Jadi macam saya seorang guru, saya rasa ilmu dunia insya-Allah saya dah memiliki. Jadi ilmu akhirat saya tak ada. Jadi tujuan datang sini adalah untuk belajar agama bekalan akhirat. Baik, itu dia antara orang kata macam erti pengorbanan jugalah, sanggup berkelana dari jauh datang ke sini untuk menuntut ilmu. Terima kasih banyak cikgu. Okey, jom kita nak interview lagi dengan beberapa. Ini Abang Iwan. Assalamualaikum Abang Iwan. Kalau tak kenal, penyanyi dahulu, sekarang ni juga menuntut ilmu agama. Abang Iwan, kau boleh ceritakan sedikit hari ini bagaimana perasaannya? Alhamdulillah macam biasa, kalau namakan Aidil Adha dia akan sama juga dengan Aidil Fitri. Maka bersatu lagi, jumpa lagi, solat. Solat Aidil Adha ramai-ramai khususnya untuk orang-orang di sini. Dan juga mereka datang juga, family-family anak-anak yang datang sebab sekali setahun kan. Betul. Alhamdulillah. Dan kemudian tengoklah lepas macam biasa, lepas solat tadi kita berkumpul sini, makan sama-sama semua. Okey. Baik. Terima kasih banyak Abang Iwan. Selamat jamu selera. Okey, jom. Saya nak bawa lagi berjumpa dengan satu ahli keluarga juga. Yang ini adalah penduduk dari Selangor tetapi sanggup datang ke sini meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga. Assalamualaikum. Bersama dengan saya ini adalah keluarga Datin Naimah Muhammad. Tapi dah diberi kebenaran, tak payah panggil Datin, katanya panggil Makcik Naimah je. Makcik Naimah, bagaimana perasaannya hari ini dapat berkumpul keluarga besar ni dekat sini? Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kepada Allah yang masih memberi peluang kepada saya lah untuk meraihkan keadaan macam ni lah. Memang suka, memang seronok, syukur alhamdulillah. Baik, nak interview juga pada anaknya lah. Hari ini sanggup lawat ibu. Kabarnya dari Sungai Buloh datang ke sini. Jadi perasaannya dapat meluangkan masa dengan ibu hari ini bagaimana? Alhamdulillah, sangat bersyukur dan seronok diizinkan Allah untuk bersama dengan ibu saya dan juga bersama keluarga. Mungkin ramai rakan-rakan yang berada di kampung, saya berada dengan keluarga bersama dengan ibu yang saya ibu tersayang, dan menyantuni mereka dan sahabat-sahabat mereka di sini insya-Allah. Okey, terima kasih banyak. Selamat menjamu selera. Dan yang terakhirnya saya tak nak lepaskan peluang ini adalah figura yang tak asing lagi. Satu figura yang juga menjadi idola kepada saya dari kecil. Abang Faizal Ismail. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey bang, hari ini Hari Raya Aidil Adha lah. Kita nak dengar juga dari sudut pandang abang memulakan kerjaya tahun 1998. Itu tahun saya lahir bang. Dah 25 tahun, hari ini saya umur 25. Tapi berjumpa dengan abang yang dah berpengalaman 25 tahun dalam industri. Bagaimana daripada awal memulakan kerjaya sehingga sekarang, erti pengorbanan bagi abang tu sendiri bagaimana? InsyaAllah, okey, erti pengorbanan ni kalau nak ikutkan daripada segi orang kata makna secara terus ni, secara direktnya adalah kita meninggalkan sesuatu yang kita sayang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ya, itu yang kita tahu. Kita nak dapatkan kerjaya yang baik, kerjaya yang kita nak tu, kita sanggup korbankan macam-macam perkara. Macam berhijrah dari kampung ke TV3 contohnya kan. Tapi daripada segi agama tu ada tafsiran yang lain, iaitu kita tinggalkan apa yang
boleh menjauhkan kita daripada agama, daripada Allah SWT, untuk kita berada dalam suasana yang mendekatkan diri kita dengan agama. Itu adalah satu pengorbanan, insya-Allah. Ya. Terima kasih banyak bang atas pandangannya dan semoga dipermudahkan jugalah urusan abang. Terima kasih Ahmed Chai, terima kasih TV3 semua. Okey, itu dia antara suara yang cukup dirindui lah di TV3 dan itu adalah antara erti pengorbanan bagi Abang Faizal dan kita pun dah dengar dah macam-macam erti pengorbanan tadi daripada Makcik Naimah pun ada, daripada seorang guru pun ada dan ini adalah satu petanda kepada kita untuk memahami dan juga menyingkap lebih mendalam makna pengorbanan dalam diri anda sendiri. Dan itu saja dari saya rasa sekian daripada saya dan saya harap adik Daha kali ini memberi 1001 makna kepada kita semua dan mengajar kita lebih banyak erti yang mendalam terhadap pengorbanan. Sekian saja dari saya dan juga kru-kru MHI, Abang Hassani, Abang Miro dan juga Raja Nakiuddin. Kembali ke Sri Pentas. Sentiasa tenang di sana sayang, semoga ibadahmu diterima Allah. Tinggalkan resah yang menyesal di jiwa. Ku doakan kau sentiasa tenang di sana sayang, semoga ibadahmu diterima Allah. Oh, selamat jalan wahai tetamu cinta, sampaikan salamku kepada Rasul yang mulia. Kan ku nantikan semua cerita bahagia sayang, semoga ibadahmu diterima Allah. Semoga ibadahmu diterima Allah. Wow. Okey, kita jemput semula. Boleh. Bazli. Wah, banyak jalan Masuk balik tu dah. Masuk balik kan. Tadi Sila, kita keluar terima balik. kasih. Itulah tadi kita buat teaser sikit je. Itu sebenarnya nak inilah dia sedikit ada sesi lah bersama dengan Bazli. Betul. Yang dinyanyikan tadi merupakan yang terbaru, buah tangan terbaru. Lagu special project saya as a solo tapi still UNSC. Itulah. Okey, so lagu saya buat tentang Mu Cinta. So musim Raya Haji ni banyak lagu-lagu yang berbentuk Labbaik Allah, tapi saja saya buat lagu yang berkonsepkan macam
kita appreciate seorang anak melambai ayah. Seorang sahabat melambai sahabat dia, untungnya kau dapat pergi. Moga baik-baik saja. Aku tak sabar dengar cerita kau. Okay, salam dekat Nabi, itulah lirik tentang tetamu cinta. Ya, okey, saya nak tanya soalan ni lah. Saya kira ramai juga yang nak tanya ni. Bazli UNIC, tapi kenapa keluar dengan lagu yang solo untuk special project ini? Okey, soalan yang menarik. Jadi saya pun sembang dengan kawan. Aku takut buat solo ni, nanti orang kata aku keluar UNIC. Tidaklah gitu. Tapi sebab masing-masing dah ada career. So Fakrul dengan mengacara, dia tua TV, lepas TV ni. Fitri pula dia pesyarah. Jadi aku ni nak buat apa ni? Kan, takut duk melangut dia kan. Jadi saya pun berminat masih lagi nak teruskan di dalam dunia buat lagu. Saya pun menguruskan YouTube channel saya, Bazli channel YouTube. Jadi sebelum ni saya sibuk dengan konten zikir, selawat dan juga doa. So ni first song. Trial, orang kata percubaan saya untuk buat lagu as a April solo. Ya, jadi bagaimana untuk memastikan, yalah sebab terlalu lama dalam industri, satu cabaran terlalu lama, dah tua. Terlalu lama. Lama lah. Kita nak cakap otai lah dalam negara lain kan. Dalam terutama sekali industri nasyid kan. Cumanya untuk kekal relevan ni pastinya ada cabaran tersendiri kan, untuk bersaing dengan anak muda, untuk bersaing dengan band-band baru ni. Konten-konten yang terbaru. Jadi macam mana pandangan Bazli sendiri untuk tackle industri terkini? Follow the trend. Sebab sekarang ni konten kadang-kadang bila faktor umur ni untuk lawan dengan idea orang-orang muda dari segi kreatif editing, dari segi storyline dia buat. Kadang kreatif video dia tanpa suara tapi FYP. Aku ni bagi impact kan? Kita edit kau main. Jadi itulah kita follow the trend. Apa yang boleh kita ikut, kita cubalah. Dan di samping tu jangan lupa target kita, dakwah kita santai tapi sampai. Gitu. Santai tapi sampai, insya-Allah. Bazli, kita melihat kepada UNIC ni, ketiga-tiganya macam awak cakap tadi ada kekuatan yang tersendirilah. Tiga-tiganya juga hebat kan, individu yang menjadikan UNIC ni sekarang. Awak juga sekarang ni tampil dengan karya sebegini, sasaran awak, targetnya dalam karier solo ini dengan lagu terbaru ini? Saya pun tak berani nak melangkah jauh sangat. Sebab kalau tengok di channel YouTube saya tu, saya pun takut sebab subscriber saya ni more kepada zikir, selawat dan juga doa. Jadi bila saya rilis sehari dua ni, masih lagi slow. Agak switch juga tu kan. Jadi follow aku terima ke tak ni buat kan. Tapi tak apalah, kita cubalah. Sebab saya berfikir untuk ke Bazli ke next another segment, contoh saya nak pementasan, ada persembahan-persembahan luar, takkan saya nak buat berbentuk listening punya selawat, tak sesuai. Betul. Carnival kita kena ada lagu. Betul. Inilah dia buat tangan pertama, Tetamu Cinta. InsyaAllah. Okey, secara ringkasnya ucapan Hari Raya Aidiladha, erti pengorbanan buat Bazli sendiri kepada peminat-peminat Bazli dan juga UNIC. Ramai orang Pajaras tengok ni. Untuk family saya itulah. Korban ni macam-macam view tadi kita dengar Abang Faizal kan, kalau saya korban ni berhabis-habisan. Kita tengok mak ayah kita di haji sana, menunaikan haji, mereka berhabis-habisan memberi yang terbaik untuk diri kita dan untuk persembahkan kepada Allah SWT. Moga setiap diri kita ada impian untuk menjadi seperti mereka. Yang terpilih. Tu lagu Tetamu Cinta tu. Ya, insya-Allah. Semoga kita juga menjadi tetamu cinta Allah SWT. Amin, insya-Allah. Okey, ini Bazli UNIC bersama kita. Selamat Raya kita ucapkan. Sama kita. Selamat Raya Aidiladha. Bertukarlah outfit nanti untuk melapah bawa anak apa semua. Kita banyak lagi perkongsian di sini. Nanti kita nak bersama dengan juara tilawah dan juga hafazan Al-Quran 2023 yang sangat istimewa akan kami bawakan di Malaysia hari ini. Seketika nanti rehat di Malaysia hari ini istimewa Aidiladha. Masih lagi bersama dengan kami istimewa Aidiladha di Malaysia hari ini. Diharapkan agar anda semua berada dalam keadaan baik dan mungkin menantikan masa bilalah berkesempatan untuk pergi ke surau ataupun masjid berdekatan bagi menyempurnakan penyembelihan dan sebagainya. Sambil-sambil tu saksikan perkongsian terkini, iaitu kita akan bersama dengan adik Muhammad Qayyim Nizar Sarimi. Anda pasti kenalkan kalau mengikuti perkembangan individu ini. Bukan kali pertama Hanif memenangi anugerah sebagai juara tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan. Betul, ini adalah pada tahun 2023 Masihi dan juga 1444 Hijrah inilah, dan sangat istimewa kerana kisah
kisahnya memang mendapat liputan yang luar biasa, tular. Dan pada pagi ini kami sangat bertuah kerana sekeluarga bersama dengan kami. Tetapi Nun jauh di Ketereh, Ketereh Kelantan. Kami nak perkenalkan. Nak bawakan ibu ayahnya sekali secara maya. Saudara Muhammad Qayyim Nizar Sarimi bersama dengan ayahnya Sarimi Yusof dan juga ibunya Puan Rozan Mohammed. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Okey, jawab salam pun dah sedap dah, Adik Qayyim. Okey, kita di sini MHI, kita belum sempat lagi sebenarnya kan bersama-sama dengan Adik Qayyim sebelum ni untuk meraihkan satunya apabila menang sebagai juara dan juga anugerah inilah. Tapi sebelum itu kita nak kenal dan nak tahu juga kepribadian siapa sebenarnya yang kita bualkan ni. Adik Qayyim, sihat? Bagaimana keadaan sekarang ini? Bagaimana juga perkembangan terkini Adik Qayyim berada di sana? Adik Qayyim nak kongsikan bersama dengan kami di MHI? Dengar tak? Dengar. Okey. Apa khabar? Sihat ke? Keadaannya macam mana? Alhamdulillah sihat. Apa aktiviti terkini? Terkinilah, yang paling terkini. Apa aktiviti nak dikongsikan bersama dengan kami? Aktiviti terkini sekarang ni korban Lebu. Meriahlah tu dekat sana. Kejap lagi insyaAllah. Qayyim, kita nak meraihkan kejayaan anda ni sebagai juara tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan ya. Dan kita tahu di sebalik setiap kekurangan itu kelebihan awak ini sangat luar biasa. Bagaimana sebenarnya boleh hebat sebegini, boleh menguasai taranum yang pelbagai itu, Qayyim? Bila saya belajar taranum ni sejak kecil lagi lah. Umur saya 9 tahun saya mula belajar taranum. Okey. Difahamkan Adik Qayyim ada 7 taranum yang menjadi kepakaran. Betul ke? Kalau salah betulkan kakak. Kakak kan? Kakak lah. Betul ke Adik Qayyim? Ada 7? 7. Okey, antara yang 7 ni yang mana paling dikuasai? Yang paling menjadi favourite lah. Favourite saya lagu Rust. Okey. Antara itu ada satu yang juga mungkin nak kita dengarkan lah. Okey, boleh ke bersama kami penasiaran secara langsung ini boleh pendengarkan bacaan sedikit ayat suci Al-Quran, Qayyim? Okey, boleh insya-Allah. Jadi saya akan membaca ayat Quran dengan menggunakan taranum Rust. Okey. R-A-S-T, Rust. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.
Masya Allah. Alhamdulillah. Itu dia adik Qayyim kita secara langsung kita bawakan untuk Taranum Ras bersama dengan kita. Kita nak juga bertanya bersama dengan Encik Sarimi dan juga Puan Rozan. Ibu dan juga bapa lah kepada adik Qayyim yang melihat kepada kejayaan adik Qayyim kan. Melihat sendiri bagaimana dengan pengajian, dengan cara dan step by step sehingga mencapai title juara. Puan Rozan mungkin nak kongsikan kebanggaan itu di sebalik segala yang perlu dilalui oleh insan istimewa ini. Silakan Puan Rozan. Alhamdulillah, saya sangat bersyukurlah dengan kejayaan yang dia peroleh dan saya sangat berterima kasih kepada semua yang sentiasa mendoakan untuk kejayaan kau ini. InsyaAllah. Cik Sarimi melihat kepada kejayaan ini sebab saya nak kongsikan pembacaan saya ini, maksudnya Qayyim sendiri tidak menjangka untuk menjadi juara ketika pertandingan tersebut. Dia hanya menjangkakan ataupun menyasarkan top 3 sahaja. Merendah diri dengan pencapaian itu. Jadi sebagai seorang bapa, apabila detik-detik diumumkan itu, bagaimana rasanya itu, Cik Sarimi? Alhamdulillah detik diumumkan sebagai juara itu, saya berasa sangat bersyukurlah sebab memang pada awalnya kita tak jangka dia akan dapat juara sebab ada dua kesalahan yang dilakukan. Satunya tak dapat bayati dan satu lagi ada tercerai sikit suara dia masa bacaan tu. Tapi alhamdulillah rezeki Allah tetap kepada Qayyim dan saya amat terima kasih kepada tuan-tuan guru dan rakan-rakan yang banyak memberi sokongan dan bantuan kepada Qayyim selama ini. Alhamdulillah. Menjadi satu inspirasi pastinya untuk kita semua yang menyaksikan perkongsian ini yang cukup dengan sempurna. InsyaAllah pun agak sukar untuk mencapai satu tahap di mana di hujung jari hafazannya tentang Al-Quran dan sebagainya dan menggunakan Al-Quran Braille. Jadi kita nak minta seorang kakak kepada Qayyim yang nak bawakan Al-Quran Braille yang menjadi Al-Quran kesayangan adik Qayyim kita sepanjang mempelajari Taranum. Inilah dia. Boleh tunjuk? Qayyim tunjukkan. Itu dia. Qayyim kita nak tengok belah dalam boleh? Qayyim jadi tok guru kami pula pada pagi ni. Al-Quran Braille ni bagaimana sebenarnya? Dia agak besar dan buku macam buku skrap lama kan. Betul. Kita dulu kan. Jadi tulisannya pastilah timbul kan. Dia melalui sentuhan lah, kaedah sentuhan ini. Kalau lebih dekat mungkin kita dapat menyaksikan bagaimana sebenarnya lebih diperincikan. Boleh tunjuk dekat sikit dekat kamera ke? Qayyim. Dekat sikit dekat kamera dibawakan boleh bantu kita Puan Rozan. Dibawakan dekat sikit ke kamera. Ini dia. Dia ada 6 buah Quran ni, ada 6 buah untuk sama dengan satu set Quran kita lah. Okey. Dia ada 6. Satu, dia ada 6. 6, okey. Untuk melengkapkan satu pembacaannya. Faham. Berapa lama masa diambil oleh Qayyim untuk menguasai teknik pembelajaran terima kasih. Pembelajaran Braille ini? Qayyim? Saya setahun. Setahun ya? Setahun, Masya Allah. Allahu Akbar. Berbeza sungguh pembelajarannya ya. Allahu Akbar. Itulah usia 31 tahun belum lagi. Okey. Kita nak pastikan yang sebenarnya perkongsian ini sampailah. Pastinya ini merupakan juara tahun 2023 kan, 1444 Hijrah. Dan kita harapkan inspirasi ini diteruskan, usaha ini diteruskan lagi. Di sebalik kekurangan itu sebenarnya bukan kekurangan tapi keistimewaan buat kami yang menyaksikannya. Qayyim, selepas ini apa perancangan Qayyim nak menjadi guru kepada... Katanya dah jadi juri dah kan? Juri dah jadi. Juara dah jadi. Lepas ni Qayyim akan jadi apa pula untuk meneruskan legasi ni? InsyaAllah saya akan tamatkan pelajaran lepas ni insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Kita doakan yang terbaik untuk adik Qayyim. Saya dalam bidang Quran. Tamatkan pengajian, betul ya. Kita doakan yang terbaik untuk adik Qayyim, Puan Rozan dan juga Encik Sarimi. Syabas dan tahniah. Pastinya kejayaan ini adalah usaha kalian berdua juga untuk memastikan segalanya dapat diletakkan pada tahap yang sebegini kan, insya-Allah. Okey, baik. Untuk pengetahuan ketiga-tiganya bersama kami semua penonton di Malaysia hari ini, kami baru saja menerima satu perkabaran bahawa ada seorang hamba Allah yang sudi untuk berkongsi rezekinya, ingin memberikan naskah Al-Quran Braille ini kepada Qayyim, sekiranya sudi untuk menerima. Kita sampaikan nanti, boleh ya?
Secara langsung. Alhamdulillah. InsyaAllah. Kan? Semakin mungkin itulah juga menjadikan antara kegemaran Qayyim nanti. InsyaAllah. Qayyim, Assalamualaikum Puan Rozan dan juga Encik Sarimi. Terima kasih banyak-banyak berkongsi dengan kami. Salam Aidiladha. Selamat Adha. Lepas ni nak melapah je. Lepas ni nak melapah je. Dah standby dah tu nak pergi ke surau ataupun masjid ya. Jumpa lagi. Itu dia Adik Muhammad Qayyim Nizar Sarimi dan juga bapanya Encik Sarimi dan Puan Rozan berkongsi dengan kita. Itu antara perkongsian di Aidiladha. Pastinya kalau kita sempat kenal dengan mereka, banyak lagi yang kita boleh berbualkan sebenarnya, insyaAllah. Betul. Okey. Seketika nanti kami akan kembali ke Bukit Jelutong untuk bersama dengan rakan-rakan setugas di sana, Nas dan juga Dayah. Dayah ni belum nampak lagi ni. Dayah bakal sebenarnya ada dengan kita tau. Tapi kita tak nampak dia lagi. Kenapa tak keluar-keluar lagi? Dia sibuk nak duk agih daging kejap lagi. Sibuk di dapur lah. Sibuk di dapur. Dia dapur lah. Kita tahu macam mana colornya dapur tu nanti. Okey, nanti kita nak tengok. Kita berhenti seketika terus bersama kami di MHI Aidilladha. Istimewa Aidilladha. Stand by. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada para penonton yang setia menonton Malaysia hari ini. Terima kasih. Kami masih sedang bersiaran langsung dari Masjid Diraja Tunku Abuan Jemaah Bukit Jelutong. Dan inilah dia wajah-wajah gagah perkasa ahli-ahli sukarelawan kita di sini. 37 ekor lembu yang bakal disembelih dan inilah proses melapah kasar. Jadi kat ujung sana kalau kita dengar bising riuh sungguh kat sini dengan laungan takbir dan sebagainya. Jadi kita nak tengok perkembangan apa yang sedang berlaku di sini, terutamanya buat mereka yang mungkin tak biasa dengan aktiviti ibadah kurban ini. Kita bersama dengan ahli-ahli jemaah takbir urus pengerusinya, Tuan Haji Hitami Haji Zahari. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pelik ni namanya Haji Hitami tapi putih melepak orang dia. Di sini pula Haji Adarul Aswad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan dua-dua berkhidmat selama 10 tahun sejak 2013. Oh, Alhamdulillah. Jadi kat sini macam mana dengan aktiviti kurban yang dijalankan? Setakat ni saya nampak ada 2-3 lembu. Tak ada 4-5 ekor lagi. Jadi macam mana keadaannya setakat ini Tuan Haji? Alhamdulillah, seperti tahun lepas 41 ekor, tahun ni kita 37 ekor dan alhamdulillah kita rasa kita menjangkakan selalunya dalam pukul 12 sampai ke pukul 2 kita dah start buat pembahagian. Pembahagian kepada ahli karya, kepada asnaf, kepada yang lain-lain ikut hukum korban lah. Itu saja. Jadi di sini ada kekurangan sikit 37 ekor berbanding tahun lepas. Mungkin kerana penanganan COVID-19 orang teruja tahun lepas. Jadi tahun ni mungkin ada kurang momentumnya atau macam mana? Sebenarnya kalau kita tengok demografi Bukit Jelutong tu sendiri dia orang tu berkemampuan. Jadi lebihnya kalau kita 37 ekor selebihnya kita akan sedekah kepada masjid-masjid sekitar Selangor. Itu yang paling penting lah. Betul, kita agihkan rezeki dia. Kita rezeki sama-sama, kita kongsi sama-sama. Mungkin ada masjid yang kemampuan. Macam kita mungkin kemampuan, kita sedekah kepada yang lain-lain. Alhamdulillah, itulah dia hati murni karya-karya ahli-ahli karya di Bukit Jelutong ini. Dan kalau kita nampak 37 ekor lembu, berapa banyak orang yang dijangkakan untuk pengagihan yang akan datang ni? Kita jangkakan lebih kurang 2,500 ke 3,000. Orang ramai ataupun anak karya yang boleh mendapat daging-daging korban, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji. Dan sekarang saya bersama nak buat walkabout sikit dengan Haji Ajarul di sini. Jadi Tuan Haji Ajarul, saya 10 tahun. Jadi selalunya apa diutinya? Kat sini kita nampak inilah dia stesen lapah kasar. Apa yang dimasukkan dengan lapah kasar untuk mereka yang mungkin tak biasa dengan ibadah? Kasar ni Tuan, ya, sebenarnya adalah satu proses di mana bila kita dah ceraikan lembu, potong dan sembelih, ceraikan badan dengan ekor semua, kita akan letak di sini, di lapah kasar ni. Proses kita potong pada bagian besar-besar sebelum kita hantar ke lapah kecil di depan sana, insyaAllah. Jadi di lapah kecil pula apa yang akan dilakukan? Kita buang lemak dan sebagainya ke? Ya, kita akan buang lemak, kita akan bersihkan semuanya dan selalunya untuk agihan kita potong antara 500 ke 600 gram untuk kita agihkan pada penerima-penerimanya, insyaAllah.
InsyaAllah kalau cerita pasal agihan ni, kita bersama dengan Daya Bakar selepas ni. Tapi saya ada satu soalan. Kita yang dah biasa dari kecil saya tengok kan. Saya ni memang nak jadi sukarela dah lama. Tapi saya takut sebab saya ni tak pandai kerja kat dalam dapur. Kalau potong salah mampu macam tu. Jadi perlu ke ada training ke dan sebagainya? Jangan takut tuan. Datang di sini. Kita sebenarnya bukan perlu sangat experience atau pengalaman. Yang pentingnya ada keberanian kita. Yang pentingnya ada pengorbanan kita datang. Kita sebenarnya pada karya-karya ni memanglah menjadi amalan selama 10 tahun. Jadi dia orang dah tahu. Pada yang baru tu kita akan brief. Maknanya yang penting the safety. Maknanya kalau nak potong daripada kecil besar ke kecil tu kita dah bagi dia standard size dah. Dia ikut standard size tu. Dan pisau-pisau semua kita akan sediakan dan kita akan beri briefing sebelum kita mulakan tugas. Yang penting keselamatan, insya-Allah. Keselamatan menjadi keutamaan, tak naklah ada kecederaan dan sebagainya kan. Jadi kalau tak ada pengalaman tu pun boleh mencuba kalau anda ingin menjadi sukarelawan. Dan mungkin saya nak bertanya juga, kalau cerita pasal sukarelawan ni dijangkakan lebih 200 lebih ya sukarelawan, tapi nampak macam lebih ni tuan. Ini sebenarnya sukarelawan ni yang mendaftar 200 lebih, tapi sebenarnya kita tak menolak. Siapa cari yang datang kita nakkan ukhuwah silaturahim, jadi kita jemput semua. Jadi selalunya lebih kalau tuan tengok maknanya lebih 400 ke 500 yang menolong, insya-Allah. Kita ada 37 lembu ni. Jadi kita ada target kita 12.30 habis dan 12 lebih pukul sebelum zuhur kita akan agih-agihkan. Alhamdulillah. Jadi itulah dia target dia pukul 12. Jadi seberapa banyak sukarelawan yang diperlukan kalau anda duduk di rumah di kawasan Bukit Jelutong, marilah ringan-ringankan tangan kalaulah anda rajin. Jadi sekarang kita bersama dengan Daya Bakar pula untuk proses agihan. Kalau ada masak sedap-sedap tu bagi tahu sikit Daya. Apa cerita di sana? Silakan. Boleh. Wah, saya nampak kemeriah betul dekat sana ya. Katanya di sana daripada melapar di sana, lepas tu pada pula lapar kasar. Di sini pula lapar kecil katanya. Jadi kepada anda semua yang berada di rumah ataupun di kampung, Daya saya pertama kali menyertai kemeriahan ibadah korban bersama-sama di masjid, dan saya bersama dengan seseorang yang dari tadi senyumannya tidak lekang ya. Kita bersama dengan Haji Mustazah Ismail AJK selama 10 tahun di masjid ini, orang kuat bahagian ibadah korban. Betul ya? Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah ya, betul. Saya sudah berkecimpung dalam bahagian AJK dalam ibadah korban ni semenjak ada masjid ni dalam 10 tahun lah lebih kurang. Jadi beginilah suasana di kawasan Masjid Tengku Ampan Jemaah ni, terutama di bahagian lapah kecil. Satu prosesnya di mana sebelum kita buat pertimbangan dan kita buat pembungkusan, dan sebelum selepas tu baru kita buat keagihan ya. Baik, jadi boleh nampak dekat sini sangat-sangat sistematik, bagi saya sangat teratur. Saya ni sebenarnya berada di kawasan yang cukup meriah dengan kakak-kakak, dengan makcik-makcik di sini. Tapi sebelum kita nak ke sana melihat apa yang mereka sedang agihkan timbang dan sebagainya, kita dapat tahu berapa ramai sukarelawan yang turut serta. Tapi kita nak tahu juga dalam agihan ini berapa kilo ataupun gram yang akan diagihkan, Tuan Haji? Okey. Alhamdulillah tahun ini kita akan korbankan sebanyak 37 ekor, 2 untuk dimasakkan dan 35 akan diagihkan. Dan mengikut kita apa yang kita timbang nanti, kita akan agihkan kepada 3 bahagian, kepada peserta yang membuat korban, dan 2 kepada karya-karya di sekitar Bukit Jelutong, dan ketiga kepada asnaf ataupun yang fakir miskin yang telah memohon kepada kami untuk diagihkan kepada mereka. Dan kami telah mendapat persetujuan daripada peserta-peserta untuk kita agihkan mengikut apa yang kita akan timbang dan kita agihkan kepada peserta dan juga kepada karya dan juga kepada fakir miskin. Baik, lebih kurang lah ya untuk agihkan tu. Saya nampak tadi dah ada kontainer dekat tepi sana. Katanya perubahan sikit tahun ni menggunakan kontainer, dan setiap seorang dapat berapa banyak tu? Okey, betul tu. Tahun ni kita ada buat perubahan sikit. Tahun yang sebelum ini kita pembungkusannya adalah kita masuk dalam plastik bag. Dalam bila kita agihkan, masing-masing akan dapat dalam daging-daging atau tulang-tulang dalam plastik bag. Tahun ni ya betul kita ada perubahan, kita siapkan plastik kontainer. Jadi nampak bersih sikit dan nampak selesa sikit bila peserta-peserta untuk mengambil daging nanti. Jadi kita anggarkan pada setiap peserta akan mendapat dalam lingkungan 2,5 kilo
daging dan sekilo organ dalaman dan sekilo tulang. Right. Saya lihat memang sangat-sangat ramai di sini sebenarnya. Lagi-lagi untuk sukarelawan. Untuk mereka yang menyertai ni, adakah mereka dari kawasan sini juga ataupun mungkin ada daripada kawasan luar, Tuan Haji? Kebanyakan atau boleh dikatakan 100% lah. Kebanyakan sukarelawan ni adalah karya-karya di Bukit Jelutong dan mereka terdiri daripada karya ada ahli-ahli keluarga lah. Termasuklah anak-anak mereka yang membantu kita pada hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya nampak ukhuwahnya di situ, dan juga kita tengok peserta-peserta pun ada di bawah kanopi dan menanti dan sebagainya. Saya sebenarnya sangat teruja bila dapat tahu kiranya dua ekor lembu yang sudah dikorbankan itu akan dimasak terus. Betul ya, Tuan Haji? Ya betul tu. 2 ekor lembu yang awal tadi selepas solat Aidil Adha tadi, selepas disembelih dan dilapah kasar lapah kecil, akan dibawa kepada bahagian masak, di mana petugas-petugas rakan-rakan saya yang akan memasak, dan sebentar lagi akan disediakan kepada petugas-petugas untuk makan sebentar lagi. Itu sebenarnya yang paling menarik. Saya pula rasa macam boleh ke saya nak rasa sikit, Tuan Haji, sekejap lagi. Apa agaknya lauk tu? InsyaAllah boleh. Biasanya pada tahun lepas mereka akan masak kurma, daging kurma, dan juga untuk sup juga, dan juga sayur-sayuran untuk disediakan kepada para petugas. Baik, jadi kepada anda semua mesti teruja kan? Dengar bila dekat sini kita masak terus. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Mustaza kerana sudi bersama dengan kami di sini. Saya nak pergi nak tanya khabar sikit orang-orang yang kuat dekat sini. Boleh, Tuan Haji? Okey, terima kasih. Baik, jadi kepada anda, jom mari kita ikut ya. Assalamualaikum semua. Wah, daripada penuh jadi kosong ya. Cepat. We are very fast. Kita cepat. Siap dah. Okey, boleh ceritakan kat sini bahagian apa ni? Potong apa ni? Bahagian organ dalaman. Organ dalaman, paru, limpa, ekor luar lah kan. Dan hati. Hati ya? Sekarang ni semua masih menanti lagi atau berehat sebentar? Menanti. Kita nak borak dengan kakak dia sekejap. Mungkin. Yang saya masuk di sini ni dah berapa lama dah jadi AJK? Pertama kali ataupun dah selalu dah? Actually yang ini kali ketiga. Okey. Jaga organ dalaman. Baik. Okey, baik. Saya doakan supaya semuanya lancar ya. Baik. Okey, jadi kepada anda semua, kita boleh minta lambaian. Boleh lambai sikit? Lambai sikit. Ya, jadi kepada anda semua yang sedang beraya sekarang, di dapur sibuk-sibuk, kami pun sibuk juga di sini. Tapi tidak boleh ke mana-mana sebab saya dan Nazruddin akan terus berada di sini untuk bawakan anda. Selepas ni apa pula? Kita dah tengok macam-macam aktiviti ni. Sempat ke saya merasa lauk masak kejap lagi? Sama-sama kita saksikan, kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana di Malaysia Hari Ini. Saya nak
syu'ur kami Amin tunas bihi salam Wali salam dan jadilah permata yang terindah di dunia selamanya. Tak perlu kau kira balasan selalu ada. Wow. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Masya Allah. Jom. Sihat ya kedua-duanya? Alhamdulillah. Terima kasihlah datang beraya. Tidak berdua je kami. Tidak berdua je kami. Tadi adalah Abang Bazli. Ya. Ini tetamu kedua lah ni. Betul. Terima kasih juga lah MHRC bawa wahana. Masya Allah. Ini first time ni kita orang beraya di studio ni, Masya Allah. Oh ya? Okey. Jemput. Boleh. Okey. Hazwani Helmi dan juga Sigma. Satu kolaborasi yang tak pernah terfikir di akal yang akan wujudnya kolaborasi kalian ni. Dia macam surprise. Tiba-tiba, wow, ada wahana. Mungkin nak kongsikan Hazwani terlebih dahulu macam mana kolaborasi ini boleh terjalin. Siapa lamar siapa ni? Masya Allah. Sebenarnya kami pun surprise juga. Kami pun dilamar. Kami pun dilamar. Okey. Ini hasil kerjasama daripada Masyur, Big Good Music dan Universal juga Music. Ya. Okey. So, pada asalnya diorang macam nak bawa konsep satu fenomena lagu Arab dan bahasa Melayu. Itu yang macam ada Casablanca. So ini yang next ni Wahana lah. So sebab daripada mereka yang menyatukan kami dalam projek Wahana ni. Macam Sigma dia ada kelebihan rap. Betul. Macam saya pula sebelum ni macam kita biasa nyanyi lagu selawat. So tu yang satu kolaborasi yang saya rasa baru, which is kita nak bawa message yang universal, which is tajuk Wahana ni maksud dia saluran. Saluran. Menyampaikan. Ya betul. Alang-alang dah cakap tentang tajuk Wahana ni. Bagi awak. Kita nak tahu juga kan apa sebenarnya cerita di sebalik Wahana. Dari segi tajuk, maksud Wahana tu sendiri dari kamus bahasa Melayu. Adalah menyalurkan, menyampaikan macam itulah. Jadi lagu ni sendiri membawa ke arah kebaikan. Okey. Maknanya Sigma terlibat sama dalam pembikinan lirik lagu dan sebagainya. Lirik tak. Okay. Tapi dia yang cadangkan tajuk. Tajuk saja. Wow. Dan melodi rap. Itu saja. Sebenarnya pada asalnya yang bahagian rap ni, dia asalnya memang tak ada rap. Dia macam lagu bahasa chorus yang Arab tu, bahasa Melayu. Tapi waktu recording tu, first day tu, waktu itulah kita orang baru nak decide, okay, Hazwani part mana, Sigma part mana. And waktu recording tu, Sigma dia macam try, apa orang kata? Ya, kita ad-lib lah. Saya dah biasa rap kan. Jadi kita freestyle bahasa Melayu kat situ. Jadi sedap. Awak sambil try lah tu. Jadi itu menambahkan lagi surprise. Kolaborasi dah surprise, tambah surprise lagi dia tambah rap. Surprise. Kan? Tiba-tiba keluar je. Kali pertama di kolaborasi, jadi bagaimana dengan secara peribadinya melihat kepada kerjasama ini bergandingan bersama dengan sukanya ke macam tu ke tidak? Kan? Ke macam biasa je lah. Tapi ke macam mungkin kita perlu ada lagi buah tangan seperti Wahana. Kita menghormati orang yang lebih matang daripada kita tanya dia Sigma. Nasib baik dia cakap matang. Takut saya cakap nanti minta maaf. Saya dah dalam kepala lain tu. Macam mana kolaborasi berdua ini? Okey, saya selesa dan benda ni sebenarnya baru untuk saya. Tapi daripada awal lagu ni saya dengar pun, saya dapat dilamar. Memang saya rasa macam lain why not kita cuba macam itulah. Sebab sebelum ni saya banyak buat lagu rap, lagu rancak sikit lagu. Walaupun ada lagu sedih ataupun lagu yang kata melodiness dia ke arah ke rap style. Itu yang saya cuba bawakan ke arah yang macam ni. Lepas tu bila jumpa Hazwani dia macam okey, dia selesa bekerja dengan dia. Itu yang kita mahukan. Anil, bila dah selesa, ada lagi lepas ni Wahana 2.0. Wahana 2.0. InsyaAllah nanti datang lagi Mesha. Kita lock sekarang. Raya je muka kalian lah. Sebab bukan apa, bila raya jadi bawa satu keluarga. Satu keluarga. Tadi Hanif Miswan ada tanya. Yang biru-biru kat belakang tu siapa? Itu keluarga nak beraya kat sini. Kakaknya pun ada juga. Kami pun berjauhan dari keluarga. Dalang ni macam keluarga kita. Nasib baik tak buat lembu sekali. Lapar kat sini je lah. Semoga berjaya. Semoga berjaya untuk Wahana. Dan selamat Hari Raya juga kita ucapkan. Semoga selepas ini dapat kita terus memahami erti pengorbanan bersama. Amin. Kak Ija kita pun ada. Kat sini. Tapi di belakang kamera saja. Di lambai-lambai tepi je. Kita dah selesai di sini di studio. Betul. Kita nak kembali untuk melihat kepada aktiviti korban di Masjid Diraja Tengku Ampuan Jemaah di Bukit Jelutong bersama dengan Nas dan juga Dayang. InsyaAllah Aidil Adha ini kita jadikan satu pengorbanan yang cukup besar. Tinggalkan yang paling sayang buat
apa yang mungkin lebih baik mendatang. Betul. InsyaAllah. Jom sama-sama dengan Nas dan juga Dayah kini berada di masjid di Raja Tengku Abuan Jumaat Bukit Jelutong. Silakan. Untuk pengakhiran. Inilah dia tempat untuk kita membungkus untuk sebelum kita agihkan. Rasa macam pasar sebab seronok dengan takbir yang berkumandang. Inilah dia pasukan penimbang sebelum kita agihkan kepada orang ramai. Betul? Dengan siapa saya bercakap di sini? Kak Aida. Kak Aida, dah berapa lama dengan karya Bukit Jelutong ni? Bersukarelawan di sini? First time. First time. Ni siapa first time angkat tangan? First time angkat tangan. First time. Alhamdulillah. Banyak time dah ya dekat sini. Jadi siapa chief dia sebenarnya? Siapa kepala dia sebenarnya? Ya, veteran. Oh, veteran kat ujung sana. Oh, veteran. Berapa tahun kak? Berapa tahun? 64. Kenapa mukanya macam... Oh, okey. Berkhidmat 5 tahun. Umurnya 55 sebab saya tak percaya 64. Minta maaf, saya tak percaya. Ini semua dia sebab awet muda. Bila kita sukarelawan, kita memberikan yang terbaik untuk umat Islam ya. Amin. Jadi berapa banyak bungkus yang dijaga akan dibungkuskan ni? Belum tahu lagi, tak tahu lagi. Ini semua organ dalaman. Ya, so maybe about 200-500 bungkus kot macam itu. Sebab tengok kan satu bungkus organ dalaman 1 kilo. Oh, 1 kilo ya. Jadi ini bukan daging, ada organ dalaman semua, tiada pembaziran, alhamdulillah. Tapi apa yang saya tak puas hati ni, saya selalu dapat stesen yang orang-orang ni cantik, tapi Dayah selalu dapat yang paling best sebab dia dapat memasak. Dayah, apa cerita kat sana? Kau masak apa tu? Sila. Tumis ya. Belah sana boleh tumis. Sini kita boleh terebus. Minta maaf lah Nas, saya memang selalu dapat bahagian yang paling penting. Ya, tanpa orang-orang kuat ni tak berjaya lah jadinya. Apakah lauk kita nak kongsi dengan semua? Ceritakan sedikit ketua chef kita, Kak Sharifah. Alright. Okey. Tahun ni kita masak daging dan organ, masak kicap lah. Itu yang paling senang sekali lah. Actually kita dah ada caterer, tapi untuk merapatkan ukhuwah saudara kita di Bukit Jelutong ni, so kita ramai-ramai masak satu mata. Kita pada mana? Kita nak dengar sikit suara orang dapur, boleh dengar? Setuju tak? Tanpa orang dapur tak berjaya lah kita punya misi. Jadi tahniah kepada ibu-ibu yang apa orang kata dekat dapur di rumah tu, yang kiranya penatlah, susah payah nak masak untuk anak-anak ya. Lagi-lagi untuk ukhuwah hari ni. Katanya masak kicap hati dengan limpa ni kan memang menjadi kegemaran. Saya tak pernah rasa Kak. InsyaAllah. Sekali lagi ada lunch, kita ada makan tengah hari, boleh rasa. Semua kru-kru boleh rasa. Saya ada seorang kawan ni, kesian dia. Daripada tadi dia pandang kita. Aku dah sini lama tak? Saya dengar Dayah bakal tak pernah makan hati dengan limpa. Tak, masak kicap. Oh, masak kicap. Kalau tak pernah makan macam, tak boleh jadi rakyat Malaysia macam tu. Mak saya buat hati limpa masak pekat. Saja yang masak. Siapa yang masak? Ini karya masjid saja yang masak. Karya masjid saja yang masak. Jadi famous orang kata juadah lah ya every year. Yang paling famous lauknya adalah ni hati limpa masak kicap. Maksudnya mesti datang, mesti rasa. Nas kita memang beruntung datang pada hari yang karya masjid masak untuk kita. Cuba tengok wajah-wajah penuh kasih sayang. Datang pukul 12.30 nanti untuk makan. Saya takut satu Malaysia datang kejap lagi. Betul. Walaupun karya Bukit Jelutong ni memang baik-baik orang dia, tapi kalau satu Malaysia datang memang pengsan-pengsan kat sini. Siapa chief chef kat sini? Ini dia. Chief chef dia. Okey. Selain daripada lauk ni, apa lagi lauk-lauk kita yang ada caterer, kari daging, sup tulang, sambal belacan, ulam dan juga sayur lah. Tapi ini mendapatkan ukhuwah, kita buat satu mata untuk karya Bukit Jelutong jugalah. Tambah lauk. Kalau macam ni, kita nak pergi belakang sekejap. Saya nak rasa sambal tumis dulu dan juga sambal belacan dia. Kalau pas, semuanya pas. Okey, betul. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menonton kami di Malaysia hari ini. Istimewa untuk Raya Aidiladha. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada ahli karya Bukit Jelutong. Teruskan bersukarelawan ukhuwah untuk kami umat Islam bersama-sama. Saya Nas Rahman. Selamat Hari Raya Haji. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidiladha.